Okay, Assalamualaikum. Salam Ahad. Hari ini 5 Disember 2021. Sekarang jam 3:29 petang. Okay, saya nak cerita pasal Fibonacci. Kalau kita tengok dalam TradingView punya tools ada, kalau ikutkan ada banyak lah Fibonacci. Kita ada Fibonacci retracement, kita ada trend based Fibonacci extension, kita ada Fibo channel, Fibo time zone, Fibo speed, trend based Fibo time, Fibo spiral. FIB ni Fibo lah, Fibonacci, Fibo speed resistance arc dan Fibo wedge. So semua tools tu dia ada cara guna dia dan ada juga kepercayaan orang yang menggunakan tu lah. So, tapi untuk video kali ni saya tak nak cerita pasal macam mana nak guna dan apa maksud setiap Fibo ni. Saya nak cerita pasal masalah Fibo yang selalu agak confuse lah berkenaan dia punya nombor-nombor tu. Fibonacci tu bukanlah satu benda yang magic. Dia hanya, orang kata, nombor ni, ratio yang muncul ni, dia dalam bentuk persen, adalah nombor Fibonacci. Kalau kita belajar Fibonacci, kalau tak salah saya, Fibonacci tu dia macam 1 campur 1, 2, 1 campur 2, dia panjang lah. Bila dimasukkan dalam trading, katalah kita nak tahu harga ni dah naik. Okay, lepas tu kita rasa macam nampak dia nak turun. Kalau turun tu berapa jauh kita nak buat satu jangkaan lah. Jadi dalam jangkaan untuk menurun ni, ataupun kita panggil ni pullback ataupun panggil ni retracement, daripada atas ni turun sampai ke bawah ni, berapa persen nak tahu? Nak letak 10% ke? Nak letak 20% ke? Nak letak 30% ke? 50% ke? Ataupun nak letak 90% ke? Bila muncul yang masalah, bukan masalah, bila muncul soalan-soalan yang macam tu, jadi mungkin orang zaman dulu kala mendapat satu ilham di mana dia kata, apa kata kalau kita gunakan Fibonacci number? Yang mana nombor-nombor tadi tu, yang Fibonacci, dijadikan di dalam bentuk peratus dan kita tandakan aras-aras yang dirasakan. Ni semua nombor Fibonacci. So jadi bila dimasukkan dalam trading, jadilah dia apa yang kita nampak sekarang, Fibonacci retracement. Jadi kalau guna mana-mana tools Fibonacci pun, contohlah Fibonacci time zone ni, kata saya letak kat sini, tarik sampai kanan, ini semua nombor-nombor Fibonacci juga. Tak, kalau gerak kanan, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Lepas tu nombor ni nanti dibahagikan untuk dapatkan dia punya persen ni lah. Okay. Rasanya jelas yang tu. Sebab kadang orang tak sub sangat, 38 ni nombor magic, 50 magic, 61 magic. Dia bukan magic, dia cuma sebab pernah tak kita tanya, kenapa kita tarik Fibonacci ni, kenapa dia letak 38.2, 50, 61, kenapa tak letak 37 ke? Kenapa tak letak 42 ke? Kenapa tak letak 68 ke? Ini adalah nombor Fibonacci. Itu sebab dia panggil Fibonacci macam ni, dia Fibonacci retracement. Okay, itu pendek saja. Jadi hari ni saya tak nak cerita pasal macam mana nak guna ke, apa ke. Saya cuma nak terangkan apa beza kalau kita tarik dari sini ke atas, di mana kita akan nampak kosong, 38, 50, 61, 100, dengan kalau kita tarik dari atas sampai ke bawah, di mana atas ni 100, bawah ni 61, 50, 38. Okay, kalau awak tengok tadi, kalau saya tarik, sekarang kita buat dua lah. Okay, yang ini katalah saya letak di sebelah kiri lah. Okay. Satu garisan kosong dekat atas, 100 kat bawah, dan satu lagi 100 kat atas, kosong kat bawah. Mana satu yang betul gunanya? Okay. Kalau bagi saya, mana-mana kita guna tetap betul. Sebab kalau tujuan kita hanya mencari aras di mana dia nak turun, nilai dalam bentuk harga ni tetap sama.
tetap sama harga, bukan dia punya persen. Tetapi cara kiraan dia dah lain. Walaupun sama tetapi lain. Okey. Sebelum saya nak beritahu dia punya yang mana satu yang sepatutnya kita guna ataupun kata betul, dua-dua ni betul kalau kita berdasarkan harga. Tapi kalau kita gunakan peratus, sangat berbeza. Sebab kalau bila kata kita nampak macam ni, okay, orang kata tunggu kat mana? Tunggu kat 38. Okay, awak nak tunggu kat 38 sini ke? Ataupun awak nak tunggu 38 sini? Ataupun orang kata golden ratio selalunya 61.8. Awak nak tunggu 61.8 kat sini ke? Ataupun 61.8 kat sini? Ini memang nampak beza. Sebab sini RM1.01, yang ini 96.5 sen. Berbeza kalau kita berbicara pasal persen dia. Sekarang ni dia bergantung pada apa yang kita nak cari. Kalau saya gunakan yang kosong kat atas, 100 kat bawah, bermaksud harga daripada yang paling tinggi sampai sini, contoh sampai sini. Maksudnya dari sini sampai sini, harga atas sampai bawah, bermaksud harga sudah bergerak daripada paling atas turun sampai pada harga sekarang yang paling puncak ni sejauh 38.2%. Kalau harga turun lagi ke bawah, maksudnya dari atas ni, kalau kita buat kira-kira lah calculation, harga sudah turun sejauh 50%. Kalau turun bawah lagi sejauh daripada atas turun ke bawah 61.8. Kalau kita guna yang 100 dekat bawah, kita takkan kata harga dari atas ni dah turun sejauh 61.8%. Kalau kita kata macam tu, kalau buat kira-kira matematik tak akan dapatnya. Kalau 61 confirm kat bawah ni. Sebab kira kita dari atas. Jadi untuk yang sebelah kanan ni, untuk yang lukisan yang di mana 100 ke atas, cara kira dia lebih kurang macam ni. Maksudnya daripada kosong, harga sudah naik sehingga 61%. Kalau sini sampai atas adalah 100%, sampai sini 61%. Kita tak kata harga dah menurun menurun sebanyak 61%. Kita kata kalau kita guna yang kanan harga naik sudah sampai 61%. Tapi kalau kita nak guna bahasa Melayu tu mungkin kita boleh katalah daripada 100% harga tinggal 61%. Itu boleh. Ada beza. Tapi kalau kita kata kita gunakan yang sebelah kiri ni, kita boleh kata terus harga dah menurun daripada paling rendah dia buat dengan paling tinggi, harga sudah menurun sebanyak 38.2%. So itu dia punya perbezaan dia. Jadi kalau kata kita guna mana-mana sekalipun, kalau kita cuma berdasarkan harga saja, yes, awak boleh guna mana-mana pun. Tak ada masalah. Tetapi kalau kita berbicara dengan orang, kita nak kata kena betulkan ayat tu. Harga dah paling tinggi, dari paling tinggi sudah turun 61%, awak kena guna lukisan yang macam ni. Maksudnya dah turun 38%, kena guna lukisan yang macam ni. Mana kosong mesti dekat atas. Jadi kita tahu kedudukan harga ni sekarang betul. Tapi kalau awak lukis macam ni dan awak kata harga daripada paling rendah yang kita nampak dan paling tinggi, harga sudah turun 38%, bukan di sini duduk dia. Harga dah turun 38%. Saya takut nanti bila orang tengok, patutnya dah turun sampai sini. Okay, ini matematik mudah. Dia bukanlah benda-benda yang boleh memeningkan kepala. Okay, tak apa. So kita habiskan kat situ. Okay, sekarang ni kalau kata nak guna yang mana? Okay. Boleh guna. Okay, untuk Fibo memang kita kena ambil pada hujung lah. Tapi hari ni saya tak nak cerita hujung mana. Tapi katalah saya lukis macam ni. Okay, bila kita guna yang di mana kosong sampai kosong ke atas, kita akan nampak ada lebihan kat bawah ni. Okay, yang bawah ni yang kita panggil dia extension. Ingat, kalau kata harga naik macam ni, so dia naik satu kaki,
lepas tu turun yang kedua. Selalunya kalau kita nak buat projection yang second ni, kita kata one to one lah. One to one. Jadi kita boleh gunakan pivot. Ni lah kita panggil pivot extension kat bawah ni. Okay. Kalau awak gunakan yang macam ni, dia kena 2 kali kerja. Kalau kata harga, contohlah harga tu naik selepas tu, berjaya naik ke atas, kita kena lukis terbalik pula. Sebab kita nak cari projection kan. Kita cari projection, jadi kena lukis terbalik lah. Katalah saya nak ambil projection one to one. So ini 100, jadi satu lagi kat 200 ni lah. Jadi projection dia jadi kena. Jadi satu kaki naik, turun satu kaki naik, one to one. Jadi kalau kata apa kelebihan guna yang bagi saya yang ni terbalik, kalau nak cari orang kata nak cari dia punya retracement terbalik, kelebihan guna yang macam ni sebab kita tak perlu buat 2 kali. Kita gunakan sekali saja dan kita terus dapat buat projection. Itu kelebihan dia. Tapi kalau kita nak sembang dengan orang, okay, kalau retracement dekat mana selalunya Fibo ni berhenti kat 61.8. Okey lah. Untuk yang gunakan macam ni, okey lah kita tunggu kat sini. Kena kalau kata yang jenis lurus pembaris punya, ikut buku punya style, ataupun memang pakar matematik, mampu tunggu 61 tak turun ni. 61 kat sini. Ataupun kita tengok, dia dah retrace 61 ni. Bila kita buka chart, mana 61 tak ada pun. 61 kat sini. Ini pun 38. So, saya rasa itu saja untuk masalah Fibonacci ni. Jadi Fibonacci ni pun, so ratio-ratio tadi pun boleh ditambah kalau dalam TradingView ni. Sebab macam saya ni, saya ada beberapa template yang saya buat. Saya kata plan trading simple tengah. So, contohlah macam kenapa abang punya ada 3 je, saya banyak mungkin awak aktifkan semua lah. Contoh macam ni, kalau saya nak tambah lagi, saya boleh tambah 2, 3, 6. Saya boleh tambah 78. Okay. Di mana kalau 100, kalau di bawah 100 ni semuanya kita panggil retracement. Kalau selebih daripada 100 ni, kita panggil dia extension lah. Jadi kalau kita nak tambah, cuma aktifkan sajalah 161, kita mungkin ada 150. Okay, 150. Ada satu lagi tak? 1272. Nombor ni boleh ubah. Saya tak ingat benda ni mungkin saya dah ubah, ataupun kalau tak sama dengan apa yang nampak ni, boleh ubah sendiri. Okay. So kalau kata kita tambah jadi banyak tu, kalau kata nak buat extension one to one, mungkin sebab kita nampak sikit lah. Bila kata breakout tu, kita nampak lah konon-konon kita kata okay, ni target 1, ni target 2, ni target 3, ni target 4. Settle. Bila breakout saja, jenis-jenis yang macam ni kan, orang kata ABC ke, triangle ke, biasa selalunya bentuk triangle lah, ataupun flag breakout ke, all time high breakout ke, yang mana ada satu kaki naik turun ni, kita boleh buat projection. Target kita one to one, tapi dalam masa yang sama kita boleh buatlah target 1, target 2, target 3, target 4. Kena. Ni saya tunjuk contoh yang kena lah. Dan satu lagi, Fibonacci extension, Fibonacci retracement ke, ataupun kita berdasarkan ni, sebab tujuannya umpama macam kita nak cek support dan resistance lah. Disebabkan dia boleh dibuat awal sebelum kejadian tu berlaku, jadi dia dalam kategori trading yang jenis style forecast. Dia forecast maksudnya benda tu tak jadi lagi, tapi kita forecast mungkin dia nak turun kat sini. Jadi sebab tu kita kata yang ni dia macam leading indicator. Saya tak pasti dia orang panggil dia leading indicator ke apa, tapi kategori dia forecast. Dia Fibonacci yang macam ni kita buat ni dengan wave, Elliott wave dalam kategori forecast. Kalau Elliott wave, kita forecast jarak wave dia. Biasa naik ada 5 wave ke atas dan 3 wave turun. Lepas tu setiap dalam satu kaki naik atas ada wave-wave lagi. Dia banyak wave lah. Jadi bila nak tandakan kat mana paling rendah dia nak turun, kat mana paling tinggi dia turun, digabungkan dengan Fibonacci. Jadi dia tak sama dengan indikator yang lain. Maksudnya dia tak sama lah.
Dan kita boleh combine guna Fibonacci ni, Fibonacci retracement ke extension ni dalam kita punya trading. Contohlah kalau kita pakai MACD ke, RSI ke, sebab macam moving average contoh kalau kata saya aktifkan moving average lah. So moving average, kita tak boleh nak fokus dia macam mana. Kat mana harga nak pergi apa semua. Memang tak boleh sebab dia kiraan dia berdasarkan benda-benda yang dah berlaku pada hari ini dan sebelum-sebelumnya. Sebab kan kita ada nilai kan moving average tu. Tapi untuk Fibonacci retracement yang macam ni ataupun projection tadi, kita dah boleh fokus. Kalau kata nampak macam nak menurun, kat mana aras-aras yang kita rasa macam selalu diturun lah. Jadi kalau tanya kat mana aras yang selalu, kemungkinan besar yang lebih-lebih kurang selalu berlaku yang ni lah, 38, 50, 61. Tapi saya tak nak cerita yang benda tu hari ni. Saya cuma nak jelaskan lah mana satu nak guna terbalik ke tak ke. Itu saja. Assalamualaikum. Bye-bye.